asas akidah yang sahih dan diikuti dengan penegasan sifat-sifat Allah. Jadi dia akan fokus kepada dua perkara tu. Dalam risalah kita ni, risalah yang tak sampai 150 muka surat ni, ianya ialah berkisar tentang rukun iman. Maknanya yang ada dalam rukun iman, 6 perkara tu, dan juga dia akan fokus kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Antara perbahasan yang panjang lebar dalam kitab ini ialah berkenaan dengan takdir, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Sebab apa? Sebab pada zaman Imam Abu Hanifah, golongan qadariyah ialah golongan yang paling kuat syubuhat dia ataupun penyelewengan yang dibawa. Propaganda-propaganda yang dibawa ialah banyak daripada golongan qadariyah. Dalam perenggan tu pun dia sebut, dia kata ini kerana zaman beliau terdapat banyak kekeliruan golongan qadariyah berhubung dengan persoalan ini, iaitu mempersoalkan tentang qada dan qadar, yang mana kita tahu dulu ianya satu kalimah saja. Bila mana sebut qada dan qadar, ianya dalam tu ialah qadar, keseluruhannya ialah berkaitan dengan qadar ataupun takdir. Jadi dalam risalah ni kita akan tengok banyak hujah-hujah Imam Abu Hanifah akan menjurus untuk menjawab kepada persoalan itu. Beza dengan apa yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu dalam i'tiqad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fokus dia lebih kepada golongan yang menyatakan Quran tu makhluk dan juga golongan-golongan yang mencela sahabat, iaitu Syiah. Maknanya setiap zaman dia ada problem-problem yang berbeza. Antara 4 orang imam yang muktabar dalam fiqh, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dari segi hierarki kedudukannya ialah yang paling awal ialah Imam Abu Hanifah, yang mana kita dah tengok sebelum ni berkenaan dengan biodata Imam Abu Hanifah ni, dia lahir tahun 80 Hijrah. Maknanya masih lagi pada kurun 100 yang awal. Memang fitnah yang besar dan hebat pada waktu tu ialah fitnah yang dibawa oleh Qadariyah. Kemudian berpindah pada zaman Imam Malik, datang fitnah Murji'ah ataupun golongan Irja', yang mana kita hari ini di Malaysia ni pun menghadapi kumpulan itu. Cuma kumpulan Murji'ah di Malaysia ni dia tak beri nama Murji'ah, dia beri nama lain. Dia banyak nama. Nama-namanya antaranya ialah modernism, tak ada bunyi Arab pun, feminism. Selain pada tu ialah liberalism. Itu ialah bahagian ataupun pecahan-pecahan daripada Murji'ah ataupun fahaman Irja' yang dibawa oleh Jaham bin Safwan. Idea yang awal-awal dibawa. Okay. Cuma fokus fiqhul akbar ni ialah kumpulan Qadariyah. Perenggan kedua dia sebut situ, fiqh bermaksud kefahaman yang mendalam. Al-akbar pula bermaksud agung. Al-fiqhul akbar atau kefahaman yang agung merujuk kepada perbahasan akidah, bukan ilmu hukum amali sebagai tanggapan sesetengah pihak. Kita dah sebut sebelum ni, bila mana sebut fiqhul akbar, ianya ialah fokus pada akidah, ianya bukan berkait dengan hukum hakam ibadat ataupun muamalat. Fiqh menurut Imam Abu Hanifah ialah ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, iaitu pengetahuan wajib atas setiap individu yang wajib atas dirinya tentang hak yang diperolehinya dan hak yang wajib ditunaikan kepada empunyanya. Dalam perenggan bawah tu, bawah daripada yang bahasa Arab tu, ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha, pengetahuan wajib. Saya potong perkataan yang tu sebab dia 2 kali. Pengetahuan, dalam cetakan dia tulis pengetahuan yang wajib atas setiap individu yang wajib. Dia tak betul dari segi tata bahasa tu. Dia kena potong satu yang tu. Pengetahuan wajib atas setiap individu yang wajib atas dirinya tentang hak yang diperolehi dan hak yang wajib ditunaikan kepada empunyanya. Maknanya satu knowledge umum, pengetahuan umum, dan pengetahuan tu semua orang Islam kena tahu. Tak kiralah dia belajar agama secara serius ataupun dia tak belajar agama secara serius, ini ialah pengetahuan basic yang satu orang tu kena tahu. Dalam erti kata lain kita sebut dengan nama ilmu fardu ain di sini. Okay. Atau dengan maksud setiap diri wajib mengetahui apa yang wajib dilakukan dan apa yang tak dibenarkan.
Jadi itu maksud al-fiqh di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka dengan ini, risalah ini merupakan penjelasan bagi pemahaman terhadap perkara yang agung dalam agama. Tidak ada sesuatu yang lebih agung dan besar dalam agama melainkan akidah yang merupakan pegangan dan anutan kepercayaan. Semuanya ni, huraian dalam apa yang dah kita sebut tadi ni, ianya ialah datang daripada rumusan ayat 122 surah At-Taubah yang diletakkan oleh penyusun kita ni dalam muka surat 11. Penamaan ini bersesuaian dengan Al-Quran, iaitu ayat 122 Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat 122 ni tunjuk pada kita kedudukan ilmu dan ilmu mana yang perlu diberi prioriti. Allah Ta'ala sebut, saya tak baca terjemahan, saya hurai saja. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah keseluruhan orang beriman itu keluar berperang. Liyanfiru kaffah maksudnya semua angkat senjata keluar perang kalau ada seruan jihad. Bukan keluar perang pandai-pandai, keluar perang dengan arahan daripada pemerintah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, falawla nafara min kulli firqatin minhum, kalaulah elok ataupun alangkah baiknya kalau ada satu kumpulan pada setiap kumpulan-kumpulan kamu semua orang beriman ni, maknanya setiap bangsa, setiap kampung, setiap kawasan, ta'ifatun liyatafaqahu fid din, satu kumpulan dia keluar untuk tafaqquh agama dia. Mai pada ayat ni lah penekanan daripada Allah Azza wa Jalla kena ada tafaqquh. Tafaqquh dengan makna apa? Tafaqquh dengan makna faham. Tafaqquh dengan makna faham. Okey. Kita dah sebut tadi. Allah Ta'ala kata kalau ada sekumpulan yang nak keluar untuk belajar agama, kumpulan ni tak wajib jihad ke atas dia orang. Bahkan apa yang dia orang buat itu lebih baik berbanding jihad, iaitu angkat senjata. Jihad dengan makna angkat senjata. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, kumpulan yang keluar belajar agama ni, apa function dia, apa fungsi dia pada masyarakat? Waliyunziru qaumahum. Dia habis belajar nanti, dia balik, dia beri peringatan kaum mereka. Idza raja'u ilaihim, bila mana mereka balik. La'allahum yahdharun. Moga-moga kaum yang diberi pengajaran itu, yang diberi peringatan itu akan mengambil sikap berjaga-jaga. Itu maksud dia. Jadi pada ayat 122 surah At-Taubah ni Allah Ta'ala beritahu, kalau ada kumpulan yang nak belajar agama secara serius, secara takhassus, maka kumpulan itu tidak terkena pada dia tanggungjawab untuk berjihad. Sebab apa yang dia orang buat tu lebih utama berbanding keluar berjihad dengan mengangkat senjata. Sebab memandaikan umat, mencerdikkan orang lebih utama dan lebih besar berbanding segala-galanya. Kita dah bahas sebelum ni pada bait-bait yang akhir dalam i'tiqad Imam Syafi'i, bila mana Imam Al-Hakkari dia datang ke satu bab pujian Imam Syafi'i terhadap orang yang belajar hadis dan menuntut ilmu hadis. Maknanya dari segi ilmu hadis tu sendiri dan juga penuntut ilmu hadis tu, maknanya ada satu bab khusus, walaupun itu ialah risalah akidah, bukanlah sebuah kitab tentang bab saranan belajar menuntut ilmu, bukan, tapi dia kitab akidah, tapi dia sebut bab tu nak tunjuk pada kita bahawasanya belajar ilmu itu benda yang mustahab. Okay. Tuan-tuan boleh tanda pada ayat ni, pada perkataan liyatafaqahu fid din tu boleh garis. Sebab apa? Ianya satu benda yang kita kena faham. Allah Ta'ala kata keluar belajar untuk faham. Kalau keluar belajar tak faham, tak masuklah ayat ni. Ia satu benda yang mustahab. Okay. Ramai orang pergi belajar, kita nampak dia pergi belajar lah. Dia masuk universiti, tarik beg, naik flight, terbang, meninggalkan negara tercinta, sampailah ke tempat yang dia tuju, dia sampai situ. Okay. Tapi adakah dia belajar? Adakah betul-betul dia menuntut ilmu? Yang tu dia dengan diri dia lah, dia dengan Allah Ta'ala lah yang
yang tahu tentang keadaan diri dia sendiri. Okay. Hakikatnya kita Malaysia ni bukanlah sebuah negara yang sunyi daripada orang belajar agama. Ramai orang belajar agama. Anak-anak Melayu tu utamanya antara orang yang ramai belajar agama. Sehingga kita pergi di setengah-setengah negara ada rumah anak negeri sampai berpuluh-puluh buah, lebih daripada bilangan negeri di Malaysia. Sebab ada setengah-setengah negeri sampai 2 rumah anak negeri dia, terutamanya di Mesir. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Tapi bila mana dah berlaku lambakan orang belajar agama, kadang-kadang suasananya sedikit sebanyak mengganggu. Suasananya sedikit sebanyak mengganggu. Ada negara-negara yang terpencil tempat orang kita pergi belajar. Ada negara-negara yang suasananya tak aman, macam orang pergi belajar di Yaman, orang pergi belajar di India dan Pakistan. Tuan-tuan boleh tengok lepasan daripada tempat-tempat ni, mereka lebih tough dalam belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab dia orang duduk dalam suasana perang. Orang belajar di Yaman, orang belajar di Afghanistan, orang belajar di Pakistan, terutamanya yang join dengan Taliban, walaupun isu ni agak sensitif, tapi orang-orang yang tahu sejarah awal, ianya ialah tempat pengajian. Hakikatnya lah sebuah tempat pengajian. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang belajar di Pakistan, di India, pada fasa-fasa 10-15 tahun yang lepas, mereka balik, mereka tak join pun kumpulan jihad yang hantar ke Afghanistan, tapi biasanya balik kena tahanan ISA juga. Kebiasaannya lah, sebab dibimbangi menyertai kumpulan itu. Hakikatnya memang dah belajar tempat tu pula ialah tempat berlakunya serangan, dihadapkan ke situ. Jadi menjadi tanggungjawab orang yang duduk situ kena pertahan tempat dia. Macam yang berlaku di Yaman, di Damashq, Darul Hadith Damashq ni, Darul Hadith Damashq, tempat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ialah tempat yang Syiah tak suka. Sebab ini ialah tempat yang cakap tentang akidah yang betul, akidah tak betul. Akhirnya mereka dikepung 3 hari 3 malam. Ada yang terbunuh di kalangan orang Melayu kita yang belajar, walaupun orang Melayu tak ramai belajar situ. Okay. Cuma ia tempat yang besar untuk penyebaran ilmu. Jadi apa pilihan yang ada kalau duduk dalam keadaan yang terkepung seperti itu, melainkan seruan jihad dilaungkan. Dan akhirnya mereka join. Dan akhirnya mereka terkorban dalam tu. Cuma agak tidak adil dan agak tergesa-gesa bila mana kita meletakkan satu label kepada kumpulan yang belajar di negara-negara ini sebagai kumpulan teroris. Sebenarnya tempat yang diorang belajar itulah tempat yang memang betul-betul mengangkat sunnah Nabi pada kedudukan yang tertinggi. Cuma begitulah musuh-musuh Islam ni, di mana-mana tempat pun dia ada usaha untuk memburukkan nama sebuah institusi yang asalnya elok. Okay. Cuma nak katanya kumpulan yang keluar belajar, dia ada tempat yang selesa, ada tempat yang tertekan. Cuma saya tengok dengan pandangan mata sendirilah, bila mana satu orang tu dia belajar di tempat yang kadang-kadang sara hidup dia mahal, ataupun tempat yang tak selamat, dia punya kesan pembelajaran tu lebih kuat berbanding tempat yang selesa, tempat yang komuniti bangsa dia ramai. Saya tak kata orang yang belajar di negara yang ramai orang Melayu ni kurang elok pengajian dia. Di atas orang tu, dia nak belajar sungguh ke dia nak belajar main-main. Kalau duduk tempat yang terpencil pun, kalau dia main-main, dia akan main-main lah. Okay. Cuma Quran dia dah berikan garisan di situ. Dia kata liyatafaqahu fiddin. Dia belajar, dia faham. Sebab ada yang belajar tak faham. Ada yang belajar tak faham. Macam dulu di Mesir dia tak wajib pergi kelas, sekarang dah wajib dah. Tuan-tuan boleh tengok di apa nama ni, Facebook Education Malaysia Egypt. Maknanya pengurusan Universiti Azhar ni hantar nama ramai mana orang Malaysia yang tak pergi kelas. Saya bukan nak buka aib, cuma kita boleh tengok benda tu dah orang viral lah pun. Ada nama-nama yang ditulis lam yahdur walau marrah, tak pernah hadir walaupun sekali. Ada ditulis seperti itu. Okay. Maknanya sampai tahap Education Malaysia pun ambil tindakan lambat tu. Dia something yang serius. Saya tak katalah saya nak puji tempat saya belajar apa semua, bukan. Cuma saya pernah pergilah ke Mesir dan saya tengok suasana yang kadang-kadang orang kata relax, sara hidup yang murah. Dia nak makan lebih murah banding dia duduk di Malaysia. Makanan pilihan pun banyak. Dia nak makan, kalau orang Pantai Timur nak cari nasi kerabu pun mudah di Mesir. Jadi kadang-kadang dia rasa seronok duduk sana sebab murah. Sebab tu yang kadang-kadang jadi lambat balik. Kalau lambat balik, dia punya pengajian tu meningkat tak apa, maknanya daripada degree naik ke master PhD tak apa. Tapi dia duduk tangga degree itulah sampai puluh-puluh tahun, maknanya ada something yang tak kena. Bahkan sekarang ni badan-badan zakat negeri pun dia orang kaji balik.
Kalau buat degree sampai 5 tahun ke atas tak habis-habis, dia orang akan stop bagi bantuan zakat. Itu kebanyakan negeri buat macam itulah. Okey. Cuma nak kata ini ialah garis panduan, sebab orang yang belajar agama, mereka inilah aset kepada orang kampung dia ataupun aset kepada orang negeri dia. Dan dia bertanggungjawab dan dia kena sedar. Ni saya sebut sikit sebab live ada. Kadang-kadang orang-orang, anak-anak muda yang belajar luar negara guna duit zakat. Dia orang dibiayai. Ada setengah negeri buat program taja sampai PhD, dinamakan dengan program melahirkan ulama sekian-sekian. Akhirnya balik diam, tak tahu apa, tak ada function, tak boleh ulas satu pun tentang agama. Kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat tak boleh bercakap, tapi ditaja dengan tajaan yang mewah. Itu satu pembaziran dan satu benda yang dia kena jawab depan Tuhan sebenarnya, sebab dia telah menghabiskan duit yang orang bayar zakat. Saya nak kata ni sebab saya tengok dengan mata kuala. Saya bukanlah nak kata saya ni guna duit zakat elok, sebab saya belajar di luar negara dulu pun dapat juga zakat negeri, dapat juga orang-orang yang perseorangan bagi. Okay. Cuma kita kena sedar benda tu, balik menyumbanglah untuk masyarakat, sebab Quran sebut tentang benda ni. Ayat 122 ni ialah penanda aras kepada orang yang belajar agama. Ataupun kalau tuan-tuan ada anak, ada cucu yang belajar agama, ini ialah ayat yang perlu merujuk. Dia kena rujuk diri dia, sejauh mana dia belajar agama, sebab dia makan duit daripada pengurusan orang ramai. Ada yang orang kata apa, yang guna duit zakat dengan cara yang tak berapa elok. Ada yang guna pergi berjalan luar negara, berjalan yang tidak ada manfaat, berjalan macam pergi berjalan tempat-tempat lain, ataupun guna untuk beli alat-alatan yang tidak membantu pembelajaran diorang. Ini ialah bab-bab tanggungjawab, efisiensi yang akan dipersoal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita selalu mempertikaikan karenah birokrasi orang, selalu pertikaikan orang duduk dalam pentadbiran, kita yang sedang belajar pun kita kena sedar tanggungjawab anda menggunakan duit sumbangan orang. Hatta kalau tak dapat sumbangan, kalau mak ayah kaya pun tak patut dia buat benda tu, sebab ada tanggungjawab besar bagi orang yang belajar agama, iaitu dia kena inzar, beri peringatan supaya kaum dia mendapat peringatan. Okey. Muka surat 11. Selain itu, penamaan ini menggambarkan hierarki ilmu dalam Islam, iaitu perkara akidah adalah perkara yang paling wajib diketahui. Walaupun dalam ayat 122 tu Allah Ta'ala tak sebut ilmu apa yang paling utama. Okay. Tapi Imam Abu Hanifah dia melihat ayat ni ialah kedudukan ilmu akidah tu sendiri. Liyatafaqahu fid din, sebab din itu ialah akidah. Agama itu maksudnya ialah tauhid. Tidak ada agama yang paling suci melainkan agama Islam, dan sucinya Islam kerana adanya unsur tauhid yang paling besar diagungkan. Okay. Kemudian diikuti dengan fiqh perhubungan dengan perkara amali yang dinamakan dengan fiqh asghar ataupun fiqh yang adik ataupun fiqh yang kecil dalam hukum-hukum amalan furu'. Okay, maknanya dia bagi dua, satu fiqh akbar, dua fiqh asghar. Fiqh akbar akidah. Akidah ni satu benda yang simple je nak belajar. Cuma orang akan nampak akidah satu benda yang besar. Orang belajar peringkat universiti, orang yang mendalami ilmu akidah ni biasanya akan duduk dalam kumpulan usuluddin. Kalau setengah-setengah negara dia takhasuskan lagi, dia khusus, dia asingkan lagi. Di Malaysia ni pun macam itulah, syariah usuluddin. So usuluddin dia akan menjurus kepada ke arah akidah, tafsir dan juga hadis. Okay. Ada setengah negara dia buat ijazah degree dia lah berkenaan dengan usuluddin akidah, dan dalam akidah tu dia ada banyak part. Ada yang akan belajar tentang perbandingan agama, ada akidah tentang bab ni, benda ni. Okay. Cuma bila mana sebut akidah, dia bukanlah benda yang besar yang disebut oleh Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal, kumpulan ni bukan. Bila sebut akidah dalam kitab-kitab yang awal, kitab Abu Hanifah ke, kitab Imam Syafi'i ke, nanti kita akan masuk Ushul Sunnah dan kitab-kitab yang lain, akidah maksud dia tauhid. Akidah ialah maksudnya tauhid. Belajar keesaan Tuhan ni tak payah pun, sebab kita belajar benda satu, bukan kita belajar benda banyak. Sebab tu kita akan tengok cara pedagogi Nabi sampaikan tauhid kepada para sahabat simple. Ada sahabat masuk Islam pagi, petang balik kampung dah boleh Islam ke orang lain pula, kerana kefahaman akidah yang diberi oleh Nabi simple. Nafi semua sekali sembahan, apa saja yang kita rasa hebat pada benda tu, itu tak betul. Itu bukan Tuhan, itu bukan benda yang kamu kena deal, kena hormat. Yang kamu kena hormat ialah Tuhan yang Esa.
Kamu tak boleh hormat orang perseorangan, tak boleh hormat apa-apa lakaran, apa-apa arca, apa-apa bentuk, ataupun roh yang tak dapat dilihat. Spirit, semangat yang dirasakan mengelilingi dia, itu pun tak betul. Itu yang diajar oleh Nabi. Benda yang simple. Okay. Sebab tu kita akan tengok pengajian akidah hakikatnya mudah. Yang jadi payah sebab apa? Bila mana dah berlaku penyelewengan, bila mana dah keluarnya Qadariyah, keluar Murji'ah, keluar Mu'tazilah, keluar Khawarij, yang tu yang orang nampak banyak nak kena belajar tentang akidah. Yang tu yang dah kemudian lah tu. Yang tu yang dah kemudian. Yang awal, yang sebelum keluar apa-apa lagi, ianya hanyalah belajar tentang tauhid semata-mata. Okay. Penisbahan kitab kepada Abu Hanifah. Perawi kitab ini ialah Hammad bin Abu Hanifah, anak beliau sendiri. Maknanya kitab ni dinisbahkan kepada Hammad, anak kepada Imam Abu Hanifah. Kitab ini terbukti sahih diriwayatkan oleh Hammad daripada Abu Hanifah, iaitu riwayat Nasr bin Yahya daripada Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, daripada Isam bin Yusuf, dari Hammad daripada Abu Hanifah. Itu ialah nama-nama perawi-perawi kepada risalah ini. Bukan perawi hadis, tapi yang ambil, yang catat, yang tulis isi kitab ini. Sesiapa yang membaca matan akidah Tahawiyah, yang ni dah kemudian dah 100 tahun lebih lepas daripada kewafatan Abu Hanifah, akan mendapati bahawa ia merupakan intisari pemahaman Imam Abu Ja'far At-Tahawi terhadap risalah Al-Fiqh Al-Akbar. Imam Tahawi ni dia ada hubungan dengan Imam Al-Muzani. Imam Muzani ni murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalau saya tak silap, mak dia, mak Imam Al-Muzani ni sepupu dengan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebab waktu mengandungkan Al-Muzani, mak dia ni pun pergi belajar dengan Imam At-Tahawi. Kalau saya tak silap lah, kena cek balik. Cuma dia ada hubungan lah dengan Al-Muzani dan juga At-Tahawi tu sendiri. Di awal lagi Imam At-Tahawi menulis, ia merupakan sebutan bagi menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut mazhab para fuqaha agama ini. Maknanya kalau orang baca kitab akidah Tahawiyah, kita akan jumpalah penerangan ini. Okay. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dia kata Abu Hanifah An-Nu'man Al-Thabit bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita dah sebut tadi, bukan tadi, kelas sebelum ni kita dah kata Imam Abu Hanifah, murid dia ialah Imam Abu Yusuf, digelar dengan Qadhi Abu Yusuf. Kemudian yang kedua ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Okay. Semoga Allah merahmati mereka sekalian, serta penjelasan bagi akidah mereka yang menjadi usul agama dan anutan agama mereka kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Muka surat 12, kitab Al-Fiqh Al-Akbar ini di kalangan ulama, terkenal di kalangan ulama dan disebut dalam kitab mereka. Antaranya ialah Ibn An-Nadim dalam kitabnya Al-Fihrasat, Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq dan Usuluddin, Abu Al-Muzaffar Al-Isfiraini dalam At-Tabsir Fid Din, Ali bin Muhammad Al-Bazdawi dalam Kanzul Wusul fi Ma'rifatil Usul, Ibn Taymiyah dalam Majmu' Al-Fatawa, Ibn Al-Qayyim dalam Al-Ijtima' Juyush Al-Islamiyah, Al-Zahabi dalam Al-Mustabih, Ibn Abil Aiz dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Okay. Secara umumnya dalam muka surat 12 ni dia nak kata bahawasanya kitab Al-Fiqhul Akbar telah dinukilkan dengan sangat banyak oleh para ulama kemudian. Maknanya dia orang ambil teori-teori yang ada dalam buku ni untuk menegaskan tentang perkara akidah. Sebab tu kita akan tengok kitab Fiqhul Akbar ada yang dikembangkan jadi syarah, ada yang menjadi syarah kepada syarah. Maknanya kitab akidah Tahawiyah tu dah jadi kitab induk. Daripada akidah Tahawiyah tu keluar pula syarah-syarah yang lain. Okay. Maknanya nak kata kepada kita, kitab Fiqhul Akbar ini telah menjadi perintis awal kepada perbahasan akidah yang lebih besar dan lebih luas. Okay. Itu bahagian awal buku ni. Kita tak masuk lagi isi. Okay. Sekarang kita masuk mukaddimah dia. Mukaddimah dia muka surat 13. Okay. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, buku Fiqhul Akbar ini dia tidak diberi tajuk subtopik ataupun diberikan tajuk-tajuk kecil dalam risalah dia. Dia hanya satu risalah yang tulis panjang daripada awal kemudian maknanya atas Imam Abu Hanifah itulah dia akan sambung terus. Okey. Yang bagi tajuk, yang letak subtopik ni ialah penyusun ni, iaitu Maulana Hanif ni, Muhammad Hanif bin Awang ni. Dia yang letak dan dia yang bagi orang kata apa subtopik untuk lebih mudah kita nampak
apa isi perbincangan kepada tajuk dalam Risalah Fiqhul Akbar. Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rukun iman ijmali. Okey, ini perbahasan awal, iaitu perbahasan rukun iman secara umum. Ijmali maknanya umum. Ijmal makna umum. Kata Abu Hanifah, aslu tauhid wa ma yasihhu al-i'tiqadu alayhi yajibu an yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal qadaru khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wal hisabi wal mizan wal jannati wan nar wa dhalika kulluhu haqq. Maksud dia, asas tauhid adalah perkara yang sah untuk diasaskan i'tiqad di atasnya. Ialah seorang itu wajib mengucapkan, saya beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan, timbangan, syurga dan neraka. Semuanya itu hak. Okay, ini ialah permulaan bagi risalah Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Dia bahas rukun iman secara umum. Okay. Huraian dia sebut situ, Imam Abu Hanifah memulakan risalahnya dengan menjelaskan perkara yang paling penting yang menjadi asas akidah dan pegangan seorang Muslim, iaitu rukun-rukun iman yang 6 sebagaimana yang disebut dalam hadis Jibril yang terkenal. Hadis Jibril ni adalah hadis yang terkenal yang telah diriwayatkan oleh para sahabat, dan Imam An-Nawawi dia telah letakkan hadis ni sebagai hadis yang kedua dalam kitab dia, hadis 40. Sebab dalam hadis ini, hadis yang panjang ni, ianya mengandungi rukun Islam, rukun iman, perbahasan-perbahasan awal tentang i'tiqad ataupun pegangan. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, ada para ulama yang memberi perhatian terhadap hadis ni sehingga memberi syarah secara khusus, buat kitab lagi bahas tentang syarah hadis Jibril. Okay. Dia kata, fa akhbarani 'anil iman fa qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beritahulah kepadaku tentang iman. Maknanya bila mana datang Jibril alaihi salam. Jibril datang menyerupai manusia. Dalam riwayat tu kata Umar Al-Khattab, aku tengok satu orang lelaki yang tak dikenali datang dengan pakaian yang tersangat putih, putih segelah dia punya baju dia. Rambut yang hitam, rapi elok, bersisir elok ataupun bersikat elok. Okay. Datang dalam keadaan macam orang yang bukan daripada permusafiran. Maknanya kemah pakaian dia, kemah elok. Datang fa asnada rukbataihi ila rukbatin nabi. Dia sandar lutut dia ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ada orang dia faham dengan literal, belaga lutut, betul-betul bertemu lutut dengan lutut Nabi. Okay. Tapi ada sebahagian mensyarahkan, mengatakan ianya bukan betul-betul belaga lutut, tapi menunjukkan kepada datang masuk majlis tu terus pergi duduk tempat yang paling dekat dengan Nabi. Tak belaga lutut lah. Okay. Sebab hakikatnya, itu andaian para ulama lah, hakikatnya tuan-tuan, belajar dengan guru, lutut, bertemu lutut ni selesa ataupun tidak? Tak selesa hakikatnya. Guru tu pun kadang-kadang bukan jenis yang suka sangat orang sandar lutut dia ke lutut kita. Okay. Kalau kita tengok dalam kalangan para ulama hadis kan, macam Imam Al-A'mash, saya selalu sebut tentang benda ni. Al-A'mash murid kepada Ibrahim An-Nakhai. Ni tokoh hebat dalam bidang hadis. Nama dia Sulaiman bin Mihran. Sikap dia pelik berbanding orang-orang lain ataupun ahli hadis yang lain. Antara sikap dia ialah dia tak suka orang duduk rapat dalam majlis dia. Okay. Maknanya kedudukan sekarang ni A'mash suka ni, kalau macam saya ni, orang tak rapat sangat. Okay. Orang duduk jauh-jauh. Dan dia akan ludah kepada orang yang duduk dekat. Lain macam sikit perangai dia. Okay. Sebab apa dia ludah? Dia tak selesa dengan bau orang mungkin. Sebab tuan-tuan kena tahu, zaman dulu orang tak basuh baju macam zaman sekarang. Baju pun tak banyak pilihan macam zaman sekarang. Rumah pun tak ada aircon. Kalau panas berpeluh balik, bau macam tu lah. Okay. Jadi dia tak selesa dengan benda tu. Dia duduk jauh sikit pada orang. Dan dia ni digelar dengan A'mash sebab dia rabun. Rabun dengan sebab selaput mata dia terlampau tebal. Katarak lah kot kita kata. Maknanya terlampau tebal dia punya selaput mata. Sebab zaman dulu pun orang tak ada spek mata. Lampu pencahayaan malam-malam nak belajar pun
taklah sekondusif sekarang. Maknanya boleh jaga mata, memungkinkan mata cepat rosak. Air zaman dulu pun bukan air tapis, bukan ada kawai, bukan ada kuku apa semua nak basuh, nak mandi, heater semua tak ada. Air kotor boleh menjadikan sebab benda-benda tu terjadi kepada para ulama terdahulu. Sebab tu kau tengok macam Imam Tirmizi, dia digelar dengan Ad-Darir, yang buta di hujung usia dia, sebab dia terlampau banyak menelaah ilmu ni, menyebabkan dia jadi buta di hujung usia dia. Okey. Jadi yang kata sandar lutut ke lutut ni ialah benda yang andaian. Maknanya nak tunjuk kepada rapat, dekat kedudukan Jibril dengan Nabi. Okey. Para ulama bahas hadis ni panjang. Dia kata itulah ciri-ciri etika seorang penuntut ilmu. Kalau datang dalam majlis, datanglah dengan pakaian yang paling kemas, paling indah, paling terbaik. Husnul manzar, elok pandangan orang bila mana tengok dia. Sebab dalam hadis tu Nabi kata, Umar kata, Jibril datang pakai pakaian putih, putih bersih, rambut hitam. Maknanya menunjukkan pada kita ada dua pandangan para ulama. Rambut hitam tu maknanya kemas, yang kedua muda. Sebab syarat nak dapat ilmu, dia lebih berkesan pada usia muda berbanding dah berumur. Walaupun ada sebahagian para ulama yang menuntut ilmu pada usia yang dah agak tua sikit. Antaranya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia start menuntut ilmu umur 40, dekat-dekat nak pencen dah. Dan dia pernah sebut, dia kata kalau aku ada usia yang banyak, aku akan start belajar lagi awal. Dan dia pun pernah kata, ada orang kata kata-kata ni sandar pada dia. Dia kata menuntut ilmu pada usia muda seperti memahat di atas batu, dia kekal. Tapi menuntut ilmu di usia tua ni seperti memahat di atas air, dia hilang, tak lekat bekas pun. Okay, maknanya nak sebut pada kita, itu ialah pandangan dia lah. Mana-mana orang nak menuntut ilmu, umur mana pun, kalau dia bersedia, dia sanggup lalui kesusahan penuntut ilmu, dia boleh. Sebab tu kita akan tengok ayah kepada Abu Bakar, Abu Quhafah, masuk Islam umur 80. Umur 80 tu baru belajar Quran. Dan dia dapat ilmu Quran tu, dia dapat juga manfaat daripada Quran. Tidak ada apa yang boleh menghalang manusia, melainkan dia nak, melainkan dia mahu. Okay. Sebut benda ni, saya teringat ada satu rancangan. Rancangan ni ialah rancangan televisyen di negara-negara teluk lah. Maknanya sebab di negara Arab ni dia bukan macam Malaysia. Malaysia rancangan kita lah, negara kita lah, stesen penyiaran kita. Okay. Negara Arab ni dia boleh attach. Maknanya kalau Arab Saudi yang boleh tengok sekali ialah UAE, Qatar, dia sama. Kita ni mungkin Astro lah kot, Brunei, Singapura. Okay. Dia ada satu rancangan. Rancangan ni ialah rancangan Musafir Ma'al Quran. Menarik rancangan ni. Diusahakan oleh satu orang imam di Masjid Kabir Kuwait. Imam masjid negara lah di Kuwait ni. Dia ada dana yang elok, dia ada pertubuhan yang kuat. Dia buat permusafiran, cari orang-orang yang belajar Quran dan hebat Quran. Termasuklah dia pergi ke Indonesia. Malaysia dia tak datang. Okay. Dan dia pergi ke Mesir. Dia ada satu tempat di Mesir ni, di Kahirah, nama dia Jaziratus Sa'adah. Jaziratus Sa'adah ni dalam bahasa Melayu maksud dia ialah pulau bahagia. Pulau bahagia ni di Malaysia pun ada. Di Terengganu ada nama tempat pulau bahagia. Tapi nama asal dia tak berapa elok, sebab tu tukar jadi pulau bahagia. Tuan-tuan pergi Kuala Terengganu, tuan-tuan cari pulau bahagia. Orang Terengganu tak panggil itu pulau bahagia, orang Terengganu panggil pulau babi dulu. Tapi dengan sebab tak elok, nak daftar nama tak berapa elok, tukar jadi pulau bahagia. Pulau babi ni nak bubuh nama alamat pun tak berapa sedap. Okey. Jadi tukar. Tapi nak kata Jaziratus Sa'adah ni pulau bahagia. Dia bukan pulau pun. Nama saja pulau. Okey. Situ ada tempat pengajian Al-Quran, halaqah Quran. Dan dia bimbing orang-orang yang berusia 60 ke 80 tahun untuk hafal Al-Quran. Dan kebanyakannya takharruj. Maknanya dia orang grad daripada pusat pengajian tu, semua boleh hafal 30 juzuk Al-Quran komplit. Dan dia orang betul-betul buta huruf terhadap Quran. Kita kena ingat, Arab ni walaupun dia cakap Arab, dia tak reti kadang-kadang dengan bahasa Quran. Sebab dia beza. Okay. Bahkan ada seorang makcik ni dah umur 80, masuk musabaqah Quran, dapat tempat kedua, peringkat di kawasan dia tu lah, ataupun peringkat yang lebih tinggi. Maknanya tidak ada yang menghalang. Dan dia cuma hafal tak sampai semuka pun sehari. Dan dia khatam kurang pada 2 tahun. Itu ialah kesungguhan lah bagi orang yang nak. Sebab apa? Sebab ia janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar,
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran itu untuk diingati. Kenapa kamu tidak memberi perhatian ataupun memberi pengajaran ataupun melihat pengajaran Quran? Quran mudah untuk dipelajari, sebab itu ialah mukjizat. Okey. Cuma nak kata nak belajar ilmu ni, kalau dia nak, dia akan dapat. Hadis Jibril itu petunjuk pada kita orang belajar ilmu, itulah sikap dia, itulah etika dia. Datang pakai bersih, sebab pakaian bersih lebih memberi fokus. Datang pada usia yang muda, otak lagi cergas ataupun minda kuat lagi untuk menghafal. Dan datang duduk pada kedudukan yang dekat dengan guru, menunjukkan pada kita orang yang duduk dekat, maklumat dia lebih elok berbanding orang yang duduk jauh. Ini ialah benda ataupun perkara yang kita kena tahulah. Okey, etika, sebut bab etika ni saya bukan nak tegur orang, tapi dah sebut mesti akan ada orang terasa lah. Okey. Sebab tu saya teringat ada satu kisah. Ni luar sikit lah. Okey. Kawan saya dia jadi guru interim di satu kawasan pendalaman di Genting Highland. Bukan Genting Highland, Cameron Highland, kawasan-kawasan tu lah, Pahang. Okey. Dia dapat satu kelas sekolah rendah. Ada seorang pelajar dalam kelas dia tu tak suka masuk kelas. Dia punya tak suka masuk kelas, mungkin ada cikgu-cikgu dalam ni, dia tarik meja dan kursi dia di luar kelas. Bukan setakat tak suka masuk kelas, dia tarik meja kursi luar kelas. Sehingga benda tu menjadi masalah kepada guru kelas lah. Sebab apa? Belajar dia duduk tepi tingkap betul-betul. Okay. Sehingga guru kelas tu beritahu ke guru besar. Guru besar tu kata kita panggil ayah dia lah. Panggil ayah dia. Ayah dia pun tengok, betul lah anak dia ni memang belajar duduk luar kelas. Dia tak ponteng, tak mengular pun. Bukan pergi tandas apa semua, bukan. Budak darjah 2, darjah 3, dia suka duduk luar. Okay. Jadi ayah dia tanya, kenapa tak masuk dalam? Orang lain semua belajar kat dalam. Saya bukan nak tegur, tapi orang sebut cerita ni orang terasa lah. Okay. Ayah dia kata, saya tengok ayah pergi masjid duduk luar juga, tak masuk tanya kuliah. Saya tak kata korang ni, saya sebut je. Jadi dia kata, saya duk tanya selalu ayah, sebab apa duduk luar? Ayah pun kata, dengar juga kat luar pun. Jadi saya kat luar ni pun dengar juga. Okay. Saya tak kata, tapi benda tu agak just reality. Benda tu memang betul berlaku lah. Anak dia kata sebab ayah duduk luar dan dengar. Saya pun duduk luar, saya dengar. Saya buat homework macam biasa. Cuma saya suka duduk luar. Angin pun kuat pada kat dalam. Okay. Benda dia tu make sense. Ayah dia pun diam, tak boleh nak kata apa lah. Lepas ayah dia kena pergi kuliah masuk dalam, baru anak dia boleh masuk dalam kelas. Okay. Baru benda tu boleh. Tapi nak kata lesson, pembelajaran itu dilihat daripada pemerhatian. Sebab budak-budak ni dia akan capture pemerhatian orang-orang dewasa. Tambah-tambah orang dewasa yang dia ada kepercayaan, iaitu ibu dan ayah dia. Okay. Jadi inilah etika. Maknanya dalam hadis Jibril ni dia ada etika-etika pembelajaran. Sebab tu hadis ni panjang, menarik. Saya tak ingat ada satu orang ulama yang syarah. Kalau tak silap Ibnu Daqiq Al-Aid, dia syarahkan hadis ni panjang lebar. Bermula daripada etika penuntut ilmu sampailah kepada menjawab isu-isu berkaitan dengan hadis-hadis tanda-tanda kiamat. Sebab hadis tu panjang. Okay. Muka surat seterusnya, muka surat yang ke-14, perenggan yang kedua tu, keimanan yang disebutkan di sini ialah iman secara ijmali atau secara ringkas, iaitu satu pengakuan dan pembenaran akan keesaan Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid hendaklah diasaskan di atas i'tiqad yang benar dan pasti. Okay. Maknanya kalau kita tengok dalam hadis ni, bila mana Nabi beri jawapan pada Jibril, bila mana Jibril kata wamal iman, apa dia iman? Jawab Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iaitu percaya Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan percaya kepada qadar baik dan buruk. Okay. Perkataan iman kita belajar panjang lebar dalam bab ni. Cuma yang kita kena faham, yang paling mudah ialah percaya tanpa ragu. Itu maksud iman. Percaya dengan kejap ataupun jazam. Istilah orang belajar kitab lama dia sebut menjazamkan dalam hatinya tentang perkara ni. Maknanya kita percaya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, ketentuan baik buruk. Macam mana kita percaya hari ni hari Selasa, datanglah orang ganggu gugat kita, orang kata hari ni hari Khamis, percayalah aku hari ni hari Khamis. Kamu pergi pejabat, kamu tanya orang hari ni, tak, kita kata hari ni hari Selasa. Dan lepas hari Selasa dia akan hari Rabu, dia tak akan jadi Jumaat, tak akan jadi Sabtu. Itu maksud dia.
diganggu gugat, walaupun orang nak bayar kita 1,000, 2,000, nak suruh kita kata lepas hari Selasa ni hari Sabtu, kita tak akan kata. Kalau kita kata pun hati tu galak juga, tetap kita kata biarlah, dah dia nak bagi 2,000 aku ambil. Tapi tetap hari Rabu lepas pada hari Selasa tak akan jadi hari Sabtu. Maknanya kalau orang kata Allah ada, ya ada, tak akan ada kita ni terlintas sekali ke tak ada. Yang tu problem. Kalau terlintas yang tu, dia ada problem pada akidah dia. Ataupun bila mana bercakap bab malaikat, tiba-tiba dia rasa entah ya ke tidak malaikat ni. Kita beri lalu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la kita sambung sikit je lagi perbahasan kita ni. Sambungan tadi, keimanan yang difokuskan dalam hadis Jibril itu ialah iman secara ijmal, tahu, maknanya pengetahuan kita tahu Allah itu ada, malaikat tu ada, kitab tu ada, rasul tu ada, tapi perincian kepada semua benda tu belum lagi. Dia masih lagi berada pada peringkat umum. Bila mana satu orang tu dia tahu secara umum, tahu malaikat tu ada, berapa orang tak tahu, nama-nama pun tak ingat, tapi tahulah malaikat tu ada. Tahu juga Nabi dan Rasul ada. Dia kenal Nabi Muhammad, Nabi lain tu duk tukar. Dikira sebagai orang beriman lagi lah. Okay. Cuma yang lebih baik, lebih kemas ialah satu orang tu dia faham dengan elok. Okay. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita dalam bab tauhid dan i'tiqad. Lepas tu kita akan bahas pada perbahasan akan datang, iaitu perbahasan mengenai iman ittirari dan juga iman ikhtiari. Dia ada perbahasan yang fokus tentang bab itulah. Okay. Jadi insya-Allah kita berhenti sini je untuk malam ni. Nanti kita akan sambung perbahasan yang seterusnya pada minggu depan insya-Allah. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Kita akan sambung muka surat 14 pada perbahasan tauhid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.